Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersambung lagi kita dengan PDPR untuk tempoh selama 5 minggu lagi sehinggalah 31 Ogos. Okay. Jadi hari ini kita akan menyambung bahagian terakhir bagi tajuk 3.1 persekitaran kod arahan, iaitu standard pembelajaran 3.1.5 menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam standard pembelajaran ini, anda akan menggabungkan semua jenis data, pemalar, operator yang anda telah pelajari untuk menyelesaikan satu masalah yang lebih kompleks. Contoh di sini kalau kita lihat jadual 3.10 dia menunjukkan permainan, perlumbaan kereta, di mana untuk menyelesaikan permasalahan permainan perlumbaan kereta ini ada beberapa jenis data yang akan digunakan, contohnya integer, float dan juga pemboleh ubah. Integer contohnya kedudukan pemenang, float perkiraan masa kerana ada perpuluhan, ada saat dan sebagainya, dan pemboleh ubah contohnya nama pemain, jenis kereta dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah simulasi fashion pakaian, di mana ada pemboleh ubah jenis data float untuk ukuran badan dan baju kerana ada perpuluhan. Contohnya ukuran pinggang 36.5 cm contohnya. Pemalar ukuran accessory fashion, pemboleh ubah nama pakaian, nama pengguna dan sebagainya. Seterusnya email. Email kita ada integer, contohnya umur, boleh ubah adalah nama. Itu adalah contoh-contoh masalah yang ingin diselesaikan menggunakan kod arahan Python. Ini adalah contoh 3.2.1, iaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator. Itu langkah 1, penyataan masalah. Aini seorang usahawan pakaian tradisional Melayu. Dia ingin memudahkan pengguna laman sesawangnya dalam membuat pemilihan saiz pakaian berdasarkan ukuran badan yang dimasukkan oleh pengguna. Anda diminta untuk membangunkan satu segmen kod yang berfungsi untuk menerima input bacaan ukuran bagi penentuan pakaian saiz S. Saiz S, saiz yang paling kecil lah. Ukuran yang perlu dimasukkan oleh pengguna ialah lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Segmen kod perlu menerima input daripada pengguna dan menyemak sama ada ukuran diberi menepati ukuran dalam jadual berikut. Jadi kita nak buat satu pakaian saiz S dengan mengambil kira pemboleh ubah seperti lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Jadi ini adalah untuk ukuran saiz S. Lebar bahu tidak melebihi 14 inci, lingkar dada tidak melebihi 35 inci, lingkar pinggang tidak melebihi 26 inci, lingkar pinggul tidak melebihi 36 inci dan panjang lengan tidak melebihi 21 inci. Ini untuk saiz S sahaja. Yang pertama kita akan buat carta alih dia. Bila kita cuba menyelesaikan mana-mana satu masalah, kita akan bangunkan carta alih terlebih dahulu, ataupun prosedur kod mana yang anda lebih selesa untuk mulakan. Biasanya kita mulakan carta alih baru kita nampak apakah prosedur kod yang terlibat. Kita mula, kemudian kita masukkan ukuran bagi lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Kemudian setkan bahu kepada ukuran lebar bahu yang dimasukkan, setkan dada kepada lingkar dada yang dimasukkan, dan sehinggalah lengan kepada panjang lengan yang dimasukkan. Kita kena setkan lah, isytiharkan pemboleh ubah tersebut. Kemudian paparkan ukuran lebar bahu dan nilai boolean bagi bahu kurang daripada 14. Paparkan ukuran lebar bahu dan nilai boolean betul atau tidak bagi bahu mesti kurang 14. Maksud dia nak semak sama ada ukuran lebar mesti kurang daripada 14. Jika lebih daripada 14, maksud dia telah terkeluar daripada saiz S. Paparkan ukuran lingkar dada dan nilai boolean bagi dada mesti kurang atau 35. So dia akan check true or false. Kalau kurang 35, yes, ini adalah ukuran saiz S. Ukuran lingkar pinggang dan nilai boolean bagi pinggang kurang dari 26. Ukuran pinggang, lingkar pinggul dan nilai boolean bagi pinggul kurang dari 36. Paparkan ukuran panjang lengan dan nilai boolean bagi lengan kurang dari 21. Dan tamat. Jadi ini untuk memastikan ukuran diberi adalah kurang daripada atau bersama dengan saiz
S. Jadi seterusnya barulah kita menulis segment code ataupun pseudo code terlebih dahulu sepatutnya. Okey, tetapi dia terus langkau kepada segment code. Okey, tak apalah. Dan catat alih. Okey, print. Sila masukkan ukuran dalam inci. Okey, bahu float input, ukuran bahu berapa? Dada float input, maksudnya kita minta bila ada float ada perpuluhan, input kita minta pengguna masukkan ukuran lingkar dada berapa, pinggang berapa, pinggul berapa, lengan berapa. Kemudian dia akan printkan ukuran bahu. Okey, ukuran bahu kurang 14, ukuran lingkar dada, dada kurang dari 35, ukuran lingkar pinggang, ukuran lingkar pinggul, ukuran panjang lengan. Okey, sudah akan printkan nilai-nilai tersebut. Okey, so seterusnya ini adalah untuk tahap penguasaan 6. Jika anda boleh buat, cikgu berikan kamu tahap penguasaan 6, iaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemala dan operator. Guru kelas anda perlu menyediakan satu laporan ringkas mengenai indeks jisim tubuh BMI, Body Mass Index, untuk murid-murid dalam kelas. Anda dilantik untuk menyediakan satu segmen kod untuk mengambil input daripada pengguna dan memaparkan maklumat yang dikehendaki. Berikut menunjukkan contoh output yang diperlukan oleh guru anda. Jadi bila kita melaksanakan segmen kod Python tersebut, maka di akhir nanti dia akan print seperti begini. Nama Aminah binti Ali, umur 14 tahun, jantina perempuan, BMI anda ialah 22.3. Okey, so ini adalah tugasan anda. Dan anda, langkah pertama ialah buat catat alih dahulu. Okey, kenal pasti, langkah pertama pastilah kenal pasti apakah input dan output dia, input, proses dan output dia. Okey, input dia, apakah di sini input dia? Umur, nama, jantina. Okey, kemudian berat, tinggi, dan kemudian proses pula ialah apakah formula untuk mengira BMI. Anda Google sendiri dalam internet apakah formula untuk mengira BMI. Dan seterusnya output dia ialah anda printkan supaya keluar seperti penyataan output seperti ini. Okey, jelas bukan? Untuk lebih jelas lagi, cikgu telah permudahkan masalah tadi kepada apa sebenarnya yang dikehendaki. Pertama, mengira body mass index BMI. Kemudian minta pengguna masukkan tinggi dalam unit sentimeter. Okey, dalam unit sentimeter, berat dalam unit kilogram, dan pastikan paparan BMI anda adalah dalam bentuk nombor bulat, tidak ada nombor perpuluhan. Maksudnya kalau nombor bulat, kita kena tukar tadi float tadi kepada integer. Okey. Okey, jadi cikgu tidak akan tunjukkan ke semua contoh pengiraan kerana ini adalah TP6. Jika anda boleh buat, dapat. Jika tak dapat, anda hanya dapat TP lebih bawah lebih rendah daripada TP6. Okey. Okey, apa yang cikgu boleh tunjukkan dengan menggunakan onlinegdb.com untuk Python compiler. Pertama sekali ialah apabila anda buka ini secara dalam talian, anda perlu print, gunakan arahan print untuk memberitahu kepada pengguna lain bahawa atur cara ini adalah untuk mengira body mass index seperti yang cikgu tulis di sinilah. Okey, atur cara untuk mengira body mass index. Okey, kemudian kita ada tiga bahagian: input, proses dan output. Di mana input ini adalah bahagian di mana kita akan minta pengguna masukkan nama, umur, jantina, tinggi, berat. Okey, yang itu adalah input-input yang diperlukan untuk mengira BMI, body mass index. Contohnya di sini, nama sama dengan string. Kita nak beritahu dia, kita kena declarekan bahawa nama ni pemboleh ubahnya adalah jenis, datanya adalah jenis string. Okay, dalam kurungan input. Input maksudnya untuk kita minta pengguna masukkan nama dia. Dan apakah teks yang kita ingin paparkan? Masukkan nama anda. Jadi bila keluar paparan ini, maka pengguna akan masukkan nama ni adalah Aminah binti Ali. Okey, kemudian umur pun sama, minta pengguna masukkan umur. Cumanya jenis data umur bukannya string, umur adalah integer. Kemudian jantina, okey, masukkan jantina anda, lelaki atau perempuan. Kemudian tinggi, tinggi adalah float kerana tinggi ada perpuluhan. Jadi float input, jadi meminta pengguna masukkan tinggi dalam unit sentimeter, dan berat pula dalam unit kilogram seperti yang ada pada paparan ni lah, dalam bentuk kilogram.
So bila proses, dalam unit proses pula, anda perlu mencari pemboleh ubahnya BMI lah. Tapi apakah formula untuk mengira BMI? Anda Google sendiri dalam internet. Okey, dan masukkan di sini, kaitkan BMI dengan tinggi dan berat. Dan kemudian output pula ialah proses di mana anda paparkan semula seperti yang dikehendaki dalam soalan, iaitu pertama sekali ada paparan nama 2 titik Aminah binti Ali. Jadi di sini kita ada print, kemudian dalam kurungan pembuka kata nama 2 titik koma. Kita nak gabungkan dia dengan nama yang pengguna masukkan di bahagian input tadi, nama. Jadi print umur. Okey, umur, berapakah umurnya? Kita kaitkan dengan umur yang pengguna masukkan di atas input tadi. Jantina, dan BMI anda ialah berapakah nilai BMI di sini. Okey, itu sahaja yang cikgu boleh bantu. Jika anda boleh buat, cikgu berikan anda TP 6. Okey, selamat menjawab.